So dalam konteks untuk mencari ikan sisik, so dalam ikan sisik dalam kurungan ikan lampam lah, dia ada beberapa perkara yang perlu kena consider lah. Yang pertama sekali, yang paling penting yang memainkan peranan dekat tempat tu, kawasan tu adalah keadaan ayak. So keadaan ayak ni, okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Alright, geng. Hari ni aku turun lagi mancing. Sebelum tu, so selamat menyambut Hari Kebangsaan kali yang ke-65. So hari ni hari Merdeka lah. So hari Merdeka cuti lah. Tapi pagi tadi aku dah bertugas dekat Dataran Merdeka. So petang ni, tadi dalam pukul 12 aku dah balik. Petang ni ada masa free, so aku turun bacok lah, walaupun sekejap, untuk mencari secebis strike. So aku turun dekat tempat yang hari tu juga, yang waktu video-video yang sebelum ni lah. Sebelum tu, hari tu ni aku ada dapat ikan baung dan liko dekat sini. So hari ni kalau boleh kita cuba nak cari lagi lah, aku ada ikan yang best-best lagi kat sini kan. Mana dah tahu, kok ada spesies-spesies yang baik-baik lagi kat sini, kita kan tahu kan. So kita cubalah. Okey, nak dipendekkan cerita, hari ni aku ada bawa dua setting. Aku ada bawa dua jenis setup. Setup yang pertama aku akan pakai setup mata rambai dengan umpan dedak lah. And then setup yang kedua aku akan pakai umpan tapar. Aku nak cari ikan baung, sebab kebetulan hari tu ni dah pakai dedak pun ada ikan baung. So hopefully kita try pakai umpan dia yang betul, kokot naik 2-3 ekor lagi, mana tahu kan. Alright. So hari ni aku nak siap-siap dulu. Tuan tengok ramai ni mancing. So untuk makluman apa, hari ni aku mancing dekat Lombong Kerbau. Kalau orang kat sini panggil Lombong Kerbau lah, tapi aku kat sini aku panggil Lombong Jenderam je. Masuk daripada kolam panjang tu, kolam pancing Putrajaya tu, bila hampa masuk daripada sana, tak tahu hampa boleh tembus jalan tepi Lombong ni. So untuk pacak dekat sini, duduklah kat mana-mana pun boleh mengai. Tapi kat sini hampa kena tahan sikit lah, sebab ikan kecil-kecil dia memang banyak. So hampa kena kelas-kelas lah. Tu aku tengok boiling pun ada juga ni, tapi aku tak tahu ikan apa. So hopefully kita ada hari ni hasil sikit kan. Okay, aku nak siap-siap dulu geng. Sekejap lagi kita sambung. Jom. Okay, aku dah siap setup. Setup pun pecah peluh ni. Okay, yang ni dua ni aku dah letak umpan tapar dua-dua. So aku pasang loceng lah. Memang aku tak boleh nak tengok kalau kata aku tak pasang loceng, sebab dengan ikan baung ni bahaya. Kalau hang tinggal pakai pancang yang wide macam ni, hang kena ikat tali lah. Kalau hang tak ikat tali, kul huwallah lah, habis lah, perut hampa akan masuk ke dalam ayak. So aku dah set up 3 mata rambai dan juga dedak. So dedak aku kali ni aku campur dengan 929 dan juga dedak ayam. So bila campur 929 ni, dia akan jadi sedikit gelap lah warna dia. Dia tak berwarna kuning terang lah. Dia tak warna kuning terang sangat. So kita nak cuba. Kita cuba tengok ada ke tak ada. Tapi boiling aku tengok macam ada tadi. Ada macam boiling. Boiling ikan tu aku nampak ada, cuma tak tahulah dia nak ambil ke tak. Hopefully dia ambil lah. Sebab kalau ikutkan nak tunggu macam yang aku bagi tahu yang sebelum ni, kita buat teknik chunking ni ataupun charming ni, dia selalunya dia akan ambil masa dalam lebih kurang 30 minit kalau tempat tu memang tempat yang berteluk lah.
Kawasan yang berteluk ni, apa tahu lah kan, kawasan yang berteluk ni maksudnya tempat tu ikan berkumpul. Kalau open water ataupun open surface macam ni, so ikan dia berada dalam condition yang berterabak. So hampa tak tahu dia duduk dekat mana. So dia akan ambil masa mungkin lebih daripada 30 minit lah, mungkin lebih. Dia akan jadi 1 jam, dan paling worst sekali dia akan pergi ke 2-3 jam. So yang paling worst tu lah yang orang akan give up. Sebab selepas 2-3 jam tu dia dah mula makan. Bagi orang yang ada banyak masa, okey, boleh tunggu. Sebab kita nak panggil dia masuk dulu. Tapi bila aku tengok ni kan, ayak, condition ayak berbeza dengan hari yang aku main mula-mula hari tu ni. Sebab ayak agak dalam. Memang naik tinggi ni ayak ni. First cast. Cuma dekat sini yang sedap dia, main dekat Lombong ni, anda tak payah fikir pasal Sabrina. Nanti duk fikir dah pasal pelekor tu. Sebab pelekor memang jarang duduk dekat sini. Tapi kalau dia ada tu, nasib lah. Kalau hampa dapat dia tu, memang betul-betul dia minat kat hampa. Okey, 3 batang dah masuk dalam. Lalu ni kita tunggu ada atau tak ada. Dia ada duduk sentuh-sentuh. Memang lambat masuk lah ni. Sebab aku pun tak pernah mengai kat sini waktu keadaan ayak yang tinggi. Dia agak berbeza sikit lah dengan condition yang first aku main tu ni. Waktu first aku main tu, ayak agak sedikit jernih lagi dan lebih banyak surut lah. Hari ni kalau hampa tengok, ayak memang tinggi lah dekat Lombong ni. So kita cuba juga. Kita tengok, kita tunggu dulu 1 jam, kita cangking dulu, tengok ada atau tak ada. Kalau tak ada, bungkus lah. Aduh, takkan ada. Macam ada tapi halus. Alhamdulillah. Tak kumpau, geng. Alhamdulillah. Ada rezeki. Kecil je. Dia lambat sikit masuk makan hari ni. Oh, dekat. Ada, geng. Ada. Walaupun kecil, tetap ikan lampam. Alhamdulillah. Strike yang kedua. Halus. Saiz ni lah dalam Lombong ni. Kalau dapat yang besar tu, kira bonus lah. Okey. Allah, tak dan dia dah makan dah. Aku baru nak buka cerita. Tak apa, hari ni kita tak gasak pun tak apa. Kita nak cerita je hari ni. Ada satu lagi part yang aku rasa aku kena cerita lah. Untuk pemburu sisik, tak kira lah untuk buru apa-apa pun, aku kena cerita lah. Kalau tidak nanti, bukan apa, bila aku tak cerita detail, takut nanti hampa dah buat umpan yang macam aku buat. Lepas tu hampa dah turun tempat yang aku turun. Lepas tu
hampa bangau. Lepas tu mulalah satgi lah kawan ni pakai ilmu hitam lah, kawan ni bawa kawan lah, apalah tak ada lawak lah. So aku nak elokkan hampa daripada hampa kalau boleh kita nak, aku kalau boleh aku nak hampa faham lah. Okey, dalam video aku yang sebelum ni aku ada terangkan berkaitan dengan yang pertama sekali, teknik ikatan untuk perambut mata rambai lah. So hampa dah tengok lah teknik ikatan tu, walaupun video dia aku buat dekat sini juga, senang aku nak bercerita. And then yang keduanya, video yang kedua aku ada terangkan berkaitan dengan setup lah. So maksud setup ni adalah penggunaan peralatan memancing hampa tu. Itulah maksud setup. Maksudnya penggunaan peralatan tu bukannya hanya kepada rod sahaja, tetapi dia merangkumi semua lah. So rod, main peranan, and then reel hampa, lepas tu mainline, batu ladung, jenis mainline, so dan lain-lain lagi lah, jenis tali untuk ikatan perambut apa semualah. So tu secara aku just ceritakan secara umum sajalah yang itu ni. So benda-benda yang aku buat, aku tak cakap benda yang aku cerita ni benda tu adalah benda yang betul tak, tetapi benda tu adalah benda yang aku sendiri pakai dan aku sendiri try dekat kawasan Sungai Langat ni lah. Tapi bukan dia limit dekat Sungai Langat saja, even aku balik dekat Timur Tasuh pun, aku balik kampung pakai teknik ni, pakai beramuan umpan yang sama, masih lagi menjadi. That's why aku cakap dalam kata contoh macam kita nak cari ikan sisik ni, ni dalam konteks untuk cari ikan sisik lah, maksudnya ikan lampam lah. Secara umumnya aku bagi tahu ikan lampam lah, sebab aku basically aku cari ikan lampam saja. Yang strike lain-lain tu adalah orang cakap macam ekstra lah, dia bagi ekstra. Okay, dalam konteks untuk cari ikan lampam ni, secara umumnya itulah benda-benda yang okey, strike. Aduh, tak dah habis cerita. Ada adakah terlepas? Alala, aduh. Alhamdulillah, ikan yang ke-3. Tak dah habis cerita weh. Okey, kita kutip je yang kecil-kecil ni. Kasam. Walaupun ikan tak berapa nak ramah sangat, tapi kita layan. Berbalik kepada benda yang aku nak cerita tadi. So dalam konteks untuk mencari ikan sisik, so dalam ikan sisik dalam kurungan ikan lampam lah. Kalau siapa nak ikut cara aku punya style, aku akan cari ikan lampam. Tetapi umpan yang aku guna ni sebenarnya teknik yang bukan umpan lah, teknik yang aku pakai ni dia boleh membantu hampa untuk dapatkan strike yang best-best selain daripada lampam lah, seperti mana yang hampa tengok dalam video-video aku yang sebelum ni. Okey, dalam konteks untuk mencari ikan sisik secara umumnya ikan lampam, dia ada beberapa perkara yang hampa kena consider lah. Yang pertama sekali, yang paling penting yang memainkan peranan dekat tempat tu, kawasan tu adalah keadaan ayak. So keadaan ayak ni bukannya tertakluk kepada condition warna ayak tu saja, tetapi dia banyak lagi benda yang main peranan selain daripada warna ayak. So yang pertama sekali, kita nak tengok ayak tu keruh ataupun tak. Yang kedua, kita nak tengok kelajuan ayak tu. So arus, current, ataupun kita panggil dalam bahasa Inggeris dia kita panggil current lah. So ayak tu laju ataupun tak arus dia tu. And then yang ketiga, kawasan ataupun geografi, sudut geografi kawasan tersebut. Kawasan yang hampa nak mengai ni, hampa kena pastilah sama ada dekat situ dia open water ke. Open water macam ni lah. Sungai pun ada juga, sungai yang lurus panjang tu, lepas tu dia tak ada teluk apa semua. So tu adalah kawasan yang terbuka. So maksudnya ikan tu dia berada dalam keadaan yang berselerak, hampa tak tahu dia berkumpul dekat mana.
Ini yang ketiga adalah kawasan yang berteluk ataupun berlubuk. Berteluk ataupun berlubuk ni sebagai satu contoh macam kalau dekat bawah titi, dekat desa pinggiran Putra tu, dia ada satu selekoh, tiba-tiba ayak turun dekat situ, dia jadi lubuk yang berpusing. Dekat kawasan tu adalah kawasan yang kita panggil teluk lah ataupun lubuk. Ataupun sungai-sungai yang straight ni, tiba-tiba sungai tu dia straight, tiba-tiba dekat sini dia jadi macam ada satu, dia jadi macam dia jalan tadi ni dia terputus hubungan, dia jadi sungai tu dia jadi lebih luas. So sudut yang tepi ni itu adalah sudut yang mana kita panggil teluk. Kuak ataupun teluk lah, kalau sebutan aku panggil teluk lah. So kawasan yang macam tu adalah kawasan yang berteluk. So hampa kena identify lah benda-benda ni. Bila kita kata condition ayak ni, dia bukan sahaja semata-mata warna ayak tu saja. Dia banyak lagi benda yang main peranan. Ini yang kedua adalah setup. So pentingnya untuk hampa mencari ikan sisik ni, yang keduanya adalah setup. Setup ni bukannya aku nak cakap kata kita nak pakai ni macam yang aku setting baung dua ni kan. So rod yang medium heavy ni, rod dalam skala medium ni salah untuk hampa pakai untuk cari ikan sisik. Tak, aku tak cakap salah, tapi setiap rod ni direka ataupun dibina berdasarkan kriteria-kriteria yang membantu hampa untuk cari target fish hampa, target ikan hampa. So hampa kena tahulah nature ikan sisik ni dia macam mana, cara makan dia tu. So selalunya lampam ni kalau setakat 1 kilo 1 kilo 500 ataupun even 2 kilo sekalipun, sifat dia masih lagi mencetok-cetok umpan. Even kalau kata hampa pakai mata spring tu pun, bukannya dia terus jumpa tu dia ambil benda yang dekat mata kai tu, tak, dia akan makan, dia akan cetok-cetok umpan yang dekat spring tu dulu. So maksudnya ikan sisik ni dia jenis dia makan mencetok. Samalah juga ikan talapia ke, jelawat ke, rohu sahaja dia jenis menyedut. So dia akan ambil umpan tu. Rohu ni dia jenis tamak, dia akan ambil umpan tu, dia suka umpan yang banyak. So bila dia ambil, dia terus zup bawa lari. Hampa kena tahu. So setup ni macam apa yang aku pakai, apa yang membantu aku akan pakai setup yang light ataupun bawah sikit kepada medium. Contoh macam 6-12 ke 4-10 ni adalah satu setup yang aku suka pakai lah, sebab dia tak terlampau lembut dan dia tak terlampau keras. Kenapa? Kerana bila ikan tu makan, dalam condition hamba tengok aku pakai radar macam ni, so bila radar tu naik, radar tu dia hanya membantu untuk bagi signal supaya hampa alert, oh ada ikan tengah duk makan umpan tu, okey relax dulu. So untuk tahu ikan tu dah makan ataupun tak, tali tu dia akan cekang, dan jika rod hampa ni dalam lingkungan light, setup light ataupun ultra light, dia akan nampak tip rod tu dia bergerak macam ni ujung. So bila tip rod tu dia dah bergerak, maksudnya ikan dah makan. Daripada situlah hampa akan sembat. Kenapa aku suka pakai pancang Y daripada pancang pacak ni? Sebab untuk main teknik mata rambai yang aku pakai ni, pancang yang macam ni lah yang memudahkan aku untuk nampak ikan tu makan ataupun tak. Kalau kata aku pakai pancang macam ni, so sukar untuk aku tengok. Itu adalah setup lah. Yang ketiga, umpan. Umpan ni yang main peranan yang paling penting sekali. Kalau kata contoh macam pun nak cari ikan sisik, antara benda penting yang memang kena ada dekat ampun, yang pertama sekali ada dedak ayam lah. Dedak ayam, sama ada dedak ayam kuning ataupun dedak ayam hitam. Dedak ayam dengan tepung gandum untuk mata rambai. Tetapi kalau kata hampa nak main mata spring, hampa kena ada lah dedak gam yang lain tu. Contoh macam dedak ayam kuning kena campur dengan 929 ke 920 ke 928 ke 920C ke dedak bom ke apa, esok hampa boleh campur. So untuk spring ni tak perlu letak tepung gandum, sebab dedak yang hampa campur tu adalah dedak gam. So dia akan melekat nanti dekat spring tu, dia tak terlampau melekat. Kalau hampa pakai tepung gandum, nanti dedak tu dia akan melekat terus dekat spring, dia tak pecah dalam ayak. So susah lah ikan nak masuk makan. Okey, untuk hari ni aku nak cerita tentang
pemilihan kawasan. Pemilihan kawasan. Okey, makan. Okey. Tak dan aku nak cerita berkaitan dengan pemilihan kawasan, dia dah ambil. Ayo. Lampam. Alhamdulillah. Oi, lekat sikit je. Sikit je lekat. Alhamdulillah. Aduh. Tengok dalam duk sembang-sembang dah ikan yang keempat dah. Okey lah tu, 4 ekor ambil buat berkasam. Tunggu sat, aku nak pasang umpan dulu. Dah pasang umpan lagi, tertinggal tu kita sembang. Aku lebih suka santai. Kita sembang sambil kita mengai. Sembang saja kat rumah aku rasa macam something wrong lah. Tu dia dah mula masuk tepi tu. Kena order ni. Liko 2 kilo satu. Berbalik kepada benda yang aku nak cerita tadi. Okey. Perambut settle dah. Umpan, cara bancuhan pun settle dah. Setup pun aku dah cerita dah. Okey, yang keempat. So yang keempat ni agak penting. Sebab apa? Sebab kita nak cerita tentang pemilihan tempat ataupun condition ayak. Okey, untuk cari ikan sisik ni, first thing first, benda yang pertama aku akan tengok, aku takkan pada hari tu aku takkan, contoh macam kalau aku nak keluar mancing ni, aku takkan tengok setup aku takkan tengok aku punya umpan, dan aku takkan tengok benda-benda lain, mainline ke perambut ke and so on. Aku akan bawa saja barang-barang yang benda-benda lain tadi ni, umpan, rod and so on. Bila aku keluar nak memancing, benda yang pertama aku akan tengok adalah condition ayak. Condition ayak ni adalah benda yang paling penting. So dia akan duduk dekat top 1 lah. Dia duduk dekat nombor 1 benda yang hampa kena consider. So bila hampa sampai dekat satu-satu kawasan, dia setiap kawasan ni dia berbeza condition ayak dia dengan tahap keramahan ikan tu. Hampa jangan samakan benda yang aku cerita ni dekat Sungai Pahang, dan jangan samakan benda yang aku cerita ni dekat sungai, dekat belah-belah Kedah ataupun Perlis. Sebab apa? Sebab ikan sisik dekat area Sungai Langat ni, kalau hampa nak main dalam Sungai Langat ni, ikan sisik dia akan jadi ramah bila condition ayak berada pada tahap yang baik. Baik ni maksudnya, yang pertama sekali dia tak keruh, yang kedua ayak dia tak berapa nak laju, dan yang ketiga sekali, hampa kena carilah spot mana dia berkumpul. So macam mana hampa nak tahu spot mana yang dia berkumpul? Hampa kena tahulah sifat ikan tu macam mana. Hampa nak tangkap dia, so hampa kena tahulah sifat dia macam mana. Samalah juga macam kalau polis nak cari penjenayah. So dia akan carilah penjenayah ni dia suka buat apa, dia duduk lepak kat mana tempat dia. So sama juga kita, kalau kita nak ambil ikan tu, so hang kena tahu nature dia macam mana. Ikan sisik ni dia suka main dekat kawasan yang berteluk, berarus, ataupun kawasan ayak keluar ke. Kalau dekat kawasan yang flat ni, bukan tak ada, tetapi macam yang aku kata tadi, ikan tu dia berada dalam keadaan yang berselerak. Dia duduk merata, dia duduk kutip umpan merata-rata. So 3 benda yang penting. Yang pertama sekali, hari yang pertama aku nak pergi mengai, first sekali aku akan tengok condition ayak. Apa yang akan aku tengok? Warna ayak, keruh ataupun jernih. Yang kedua, laju ataupun tak laju. Yang ketiga, aku akan cari tempat dia bermain. So macam mana hampa nak cari tempat yang dia bermain? Yang pertama sekali tadilah, hampa kena tahu nature ikan tu, dia suka bermain dekat mana. Dan yang kedua, benda yang hampa boleh tengok adalah boiling. So boiling dia tu banyak dekat mana. Kadang-kadang
kawasan yang flat ataupun open surface ni, contoh macam kawasan yang lapang ni, kadang-kadang dia ada tau berkumpul dekat satu tempat. Contoh macam ada satu sungai yang straight panjang kan, hampa tak nampak teluk, tetapi hampa nampak ada satu pokok. Dekat bawah pokok tu banyak ikan menangkap. So dekat situ adalah satu kawasan yang ada potensi untuk apa? Duduk dan cari ikan lampam ni. So hampa bukannya boleh main pi buang macam tu je umpan. Pi ni je hampa tak kira. Yang paling sekali orang duk fikir adalah umpan. So umpan ni mestilah kena sedap. Dok, umpan ni basic sama saja untuk carikan sisik. Dedak ayam tu kena ada. Yang membezakan hampa boleh ataupun tak boleh untuk menggasak dia, benda-benda lain lah. Paling penting sekali condition air lah. So condition air ni dia ada banyak jenis lah, yang macam aku cerita tadi. Yang pertama sekali, kawasan yang terbuka. Yang kedua, kawasan yang berteluk. Yang ketiga, kawasan yang berarus. Yang keempat, kawasan lubuk lah. Tengoklah kat mana kawasan lubuk tu dia duduk. Benda-benda ni hampa kena consider first. That's why kepada orang yang duk tanya aku, orang yang duk PM aku lah, dia PM aku, dia tanya, bang, boleh turun mancing tak? Jom mancing dekat Sungai Langat. Sebab dia tengok aku post video kan. Tetapi kebetulan pada waktu tu hujan dekat area Sungai Langat ni. So hujan. So aku kata tak boleh. Dia tanya aku sebab apa tak boleh. Sebab air keruh. Keruh tak boleh ke kalau nak mancing ikan lampam? Memang tak boleh dekat sini. Bukan dia tak ada makan, akan ada yang makan, tetapi kurang. Bosan lah untuk orang yang memang nak cari ikan lampam saja macam aku ni. Kalau turun pada ketika air keruh, so memang hangit atau terbakar. Sebab tempat yang aku duduk tu memang automatik aku akan duduk dekat tempat yang panas. Aku akan pilih lah tempat tu, pilih berdasarkan faktor-faktor tadi lah. Jangan main redah macam tu je. So kalau yang dalam grup Sungai Langat Angler tu, sebelum nak turun, kalau berniat nak cari ikan sisik, reki dulu condition air okey tak okey. Yang membantu hampa untuk tahu kawasan tu hujan ataupun tak hujan, install lah rain map dekat dalam handphone hampa tu. Sehari sebelum nak turun tu check dulu rain map, hujan tu dekat mana. Macam kalau dekat kawasan Putrajaya ni, hampa jangan check hujan dekat Putrajaya. Dekat Sungai Langat, dekat Jeneram ni, hampa jangan check hujan dekat Jeneram ni, tetapi hampa kena check hujan dekat area Semenyih dan Hulu Langat. Sebab air daripada Jeneram ni dia mai daripada Semenyih dan juga daripada Hulu Langat. Kalau hujan dekat atas sana, so maksudnya dekat sini dia akan jadi keruh lah, walaupun dekat sini tak hujan. Kan kadang-kadang kalau hampa turun tu, hampa tengok, Putrajaya tak hujan ni, Jeneram tak hujan pun, tapi pasal apa air keruh? Kenapa air keruh tu? Sebab dekat hulu hujan. So hampa kena check dulu, tengok dulu dekat rain map tu macam mana. Okey, tadi aku ada bagi tahu, jangan samakan warna air dekat condition air tu dekat Jeneram dengan Sungai Pahang. Kenapa? Dia berbeza. Sebab dekat Sungai Pahang, air dia walaupun keruh, tapi ikan sisik dia tetap ramah. Sama juga dengan Sungai Perak. Walaupun keruh, tapi bila orang turun mancing ikan sisik, mesti akan ada juga yang ambil. Dia berbeza dengan Sungai Langat. Sungai Langat ni kalau keruh memang kurang sangat-sangat makan lagi. Okey, tengok duk cerita strike boy. Yang best ni bercerita sambil sambil mancing. Kalau aku duduk dekat rumah, pisang weh, jatuh, tak apa, tak ada rezeki. Okey, strike gang. Dalam aku duk prepare dia makan. Macam ada saiz sikit ni. Ada saiz. Alhamdulillah.
Oh, ada saiz weh. Ni kira besar lah ni. Untuk kategori apa? Kategori lombong ni. Ui, kuat dia. Saiz ni kira besar ni untuk kategori lombong ni. Lambat dia masuk. Kira lambat. Kalau yang tak tahan, silat-silat cabut balik dah. Sikit je, aku ada satu je benda yang aku nak cerita kaitan dengan condition ayak lah. Kenapa aku kata tak boleh nak samakan Sungai Pahang, Sungai Langat, Sungai Perak, sungai belah-belah utara, belah Kedah, Perlis dan lain-lain tu lah. Dia kalau sebab apa? Sebab hampa kena tengok dekat kawasan tempat tu, Sungai Pahang ni walaupun ayak dia keruh, tetapi ikan dia masih lagi ramah. Sama juga dengan Sungai Perak, sama juga macam dekat Sungai Perlis. Dekat Perlis, dekat Kedah, lebih kurang macam tu. Ayak dia walaupun keruh, macam hampa tengok macam tek ais cayak kan, tapi masih lagi ikan ada makan, masih lagi ada ambil. Berbeza pula dengan Sungai Langat ni. Sungai Langat ni, kalau dekat hulu Langat tu hujan, ayak keruh, datang dengan sampah, datang dengan kondisi ayak yang laju, apa mengai lah macam mana pun, memang payah nak naik sisik. Dia akan ada yang sesat sekok dua, tapi sekok dua je lah yang sesat. Yang lain, kalau hampa nak gasak dia tu memang tak boleh lah. Hampa boleh tengok video. Hampa tengok video memancing Sungai Langat, Sungai Langat, video memancing Sungai Pahang, video memancing Sungai Perak, video memancing dekat Kedah dengan Perlis. Dekat situ pun hampa dah boleh tengok perbezaan ayak dia macam mana. Walaupun ayak tu keruh, tapi ikan tu masih lagi makan. Berbeza pula dengan dekat sungai, dekat area Sungai Langat ni lah. So itulah serba sedikit lah, sedikit sebanyaknya aku boleh cerita berkaitan dengan condition ayak. Tu hanya untuk macam yang aku kata tadi lah, specifically untuk secara umumnya ikan sisik ataupun ikan lampap. Tak lekat geng. Untuk ikan lampap, kalau contoh macam untuk ikan patin lain pula, untuk ikan baung lain pula. Macam dekat Sungai Langat ni, untuk ikan patin dan ikan baung ni dia tak kira kondisi ayak. Walaupun ayak tu keruh, hampa still lagi boleh mengai. Sama juga dengan ikan patin. Patin ni hampa tengok walaupun ayak keruh, tapi boiling dia masih banyak dekat Sungai Langat ni. Berdentum-dentum naik. So tu tanda dia hampa boleh je mancing walaupun ayak keruh. Cumanya kalau lepas hujan lebat tu, lepas ayak besar tu, kalau hampa mancing, bukan tak boleh ikan patin ni, boleh, tapi masalah Sungai Langat ni sampah. Kadang-kadang tu kalau hampa mancing bertengok kan, bukan kata sampah bungkuih, dengan tong sampah peti ais sofa pun jalan sekali depan hampa. Tinggal lori sampah je tak hanyut. Memang banyak sampah, tak boleh dinafikan. Bukannya memancing ayak keruh tu patin tak makan, tak, patin makan, ayak keruh pun dia makan. Cumanya sampah yang tak tahan sampah tu, jenuh hampa nak tukar, hampa gantung lah backhoe pun kat situ, mesti hanyut juga dengan sampah-sampah tu. Lagi satu, kalau kata contoh macam nak mancing patin, hampa kena tengok lah. Mancing patin ni aku tak erti lah sangat mancing patin ni. Tapi mancing patin ni dekat sini dia ada beberapa teknik yang mereka guna pakai lah. Teknik batu gantung yang aku boleh bagi tahu lah.
teknik batu gantung, teknik perambut Y dengan teknik layang. So teknik ni hampa boleh try lah salah satu yang mana okey. Macam teknik layang ni sesuai makan lagi. Ada makan. Ia sudah mula masuk. Nampak teknik charming, chunking. Jangan terlepas nampak kasam. Charming, chunking. Nampak kan keberkesanan teknik chunking tu. Basically tadi aku tunggu dalam 1 jam lah untuk dia start makan. 1 jam aku tunggu untuk dia start makan. Okay, berbalik kepada cerita perambut patin lah. Perambut patin tu ada 3 lah yang orang selalu pakai. Perambut Y, teknik perambut batu bantu, perambut gantung, dan juga perambut teknik batu, teknik layang lah. Perambut layang. Layang ni selalunya sesuai untuk dia pemain waktu ayak besar dan dia tengok boiling dia tu dekat mana. So dia akan layangkan umpan tu dekat kawasan boiling tu pakai batu kecil. Dia akan biar umpan tu melayang je. Lepas tu batu gantung ni dia pemain dekat kawasan yang sangkut lah. Selalunya sangkut, tapi ikan patin banyak main kat situ. Ada yang paling famous sekali perambut Y lah. Perambut Y ni kat mana-mana pun dia boleh pakai. Tu serba sedikit lah berkaitan dengan untuk ikan patin. Aku tak selalu macam patin. Kalau baung ni antara benda yang hampa boleh guna untuk cari ikan baung dekat sini, perambut dia tetap sama, pakai batu hidup. Batu ladung ni very subjektif. Aku tak boleh nak beritahu batu yang berapa sesuai apa semua, sebab kesesuaian batu ni dia tengok pada condition ayak. Kalau kata contoh macam ayak tu tenang, batu tu kecil tak apa. Kalau kata contoh macam ayak tu laju, kenalah pakai besar sikit. Sebab apa? Sebab nak kekalkan umpan tu supaya dia tak bawa oleh ayak tu. Tu saja batu ni. So untuk ikan bau ni hampa boleh bawa 2-3 jenis umpan yang famous lah dekat sini. Tapa, hati ayam dengan anak ikan. So teknik untuk mancing bau ni nantilah aku akan cerita pada video yang lagi satu lah. Nanti aku buat lah lain video yang lain untuk cerita pasal mancing ikan baung je. Saya ni aku lebih fokus kepada untuk cari ikan lampam lah, ikan sisik. So kita conclude macam tu lah. Benda yang penting, yang pertama sekali condition ayak, yang kedua setup apa, dan yang ketiga umpan. Jangan silap. Kebanyakannya orang kita pemancing-pemancing kita ni, dia buat kesilapan, dia fokus dekat umpan. Dia terlampau fokus dekat umpan. Dia fokus gila-gila dekat umpan. Umpan aku bancuh yang ni memang padu, memang sedap lah. Dia fokus dekat umpan. Dia fokus umpan ni memang padu lah. Umpan ni memang aku dapat daripada Gunung Jerai lah. Aku dapat daripada Tok Bomo tu lah, Tok ni lah. Tak. Umpan letak nombor 3. Yang pertama sekali hang kena tengok condition ayak, dan hang kena faham apa ikan target hang ni dia duduk dalam condition macam mana, apa sifat dia. Kena faham benda tu. Faham benda tu dan hangpa boleh cari. Okey geng. So aku rasa aku nak balik lah. Sebab pokok hujan tu dia main ke sini pula. Malas lah nak main hujan. Kita balik awal hari ni. So hari ni dia tak ada strike yang best-best sangat. Tak ada strike yang best-best sangat. Cumanya hari ni lebih kepada aku explain cara pemilihan condition ayak lah. So hopefully benda tu dia membantu hampa lah untuk mencari strike dekat kawasan. Yalah, kalau spesifiknya dekat kawasan Sungai Langat. Tapi kalau
secara umumnya tu hampa boleh try je dekat mana-mana. Dekat Sungai Pahang ke Sungai Perak ke Belah Balik Kedah pun boleh, tak ada masalah. Hopefully membantu lah. Okey, ini hasil kita hari ni. Hasil yang tak seberapa tapi alhamdulillah ada. Tak banyak tapi ada. Tak banyak tapi ada. Ada lah juga. Abuan aku nak balik buat kasam. Ni semua saya set kasam je ni. Dia lombong ni, dia tak macam dekat sungai. Kalau dekat sungai, ikan lampam dia saiz kesak-kesak. Macam dekat lombong ni, kalau hampa mai, hampa kena liatkan sikit tekstur dedok hampa tu supaya dia nak membolehkan dedok tu dia tahan lama sikit lah dalam air. Tapi jangan terlampau liat, jangan terlebih tepung. Hopefully hampa enjoy lah sesi sharing sambil mengai aku pada kali ni. So nanti aku akan sharing benda lain lagi. Kita akan mengai lagi. Dan mungkin selepas ni aku akan upload aku punya sesi mengai dekat kampung pula. Sebab hujung minggu ni aku nak balik kampung. So kita nak cari strike kat kampung pula. Dengar kata sana musim ruan lah ni. Kalau ada rezeki, bolehlah kita cari ikan lain pula kan, selain daripada lampam. Kita cari ruan ke. Dekat sana seronok ikan keli. Keli lembut tu pun banyak. Keli kampung lah, keli kampung. Ikan ruan banyak kalau kena musim dia. Kalau tak musim, padi pun orang tak kerat lagi. Macam biasalah, kita akan cari ikan lampam jugalah kat sana. Sama ada dekat Timur Tasu ataupun dekat Sungai Tamu Tulang. Itu antara spot yang aku suka lah untuk cari ikan lampam. Hopefully hampa enjoy lah sesi sharing aku pada kali ni. So nanti aku turun lagi. Kalau ada lagi aku punya vlog, aku update dekat hampa semua. Okey, salam merdeka yang ke-65. Assalamualaikum.